Jadi balik kepada tadi, sama ada hari ini di kalangan komuniti LGBT, adakah mereka seperti umat Nabi Lut? Jadi bagi saya, ada di antara rakan-rakan yang saya kenal dan saya jumpa, dia mengatakan bahawasanya begini, "Ustaz, saya terlibat kadang-kadang kerana pengalaman silam itu Ya. diperlakukan secara seksual. Diasuh dengan cara yang salah. Anak lelaki dibesarkan seperti anak perempuan. Jadi berlaku penyimpangan, dia keliru identiti. Mhm. Kemudian dibuli atau diejek." Sebab itu dari satu sudut saya mengatakan kadang-kadang yang terlibat itu adalah end product. Mereka ada sejarah-sejarah silam. Okey. Waktu yang sama bila mereka terlibat, mereka akui benda ini salah. Tapi mereka tak ada kekuatan untuk keluar daripada kelompok itu. Jadi kerana di situlah kita membimbing mereka kenal diri dan akhirnya balik kepada fitrah insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita dalam wacana Al-Quran pada hari ini. Kita bongkar solusi Quran bina ekosistem Islam. Dalam kita terus melihat kepada cahaya ilahi adalah cahaya yang perlu kita dambakan pada setiap hari. Kita memohon ihdinas siratal mustaqim untuk sentiasa kita dipandu di dunia ini sampai hidayah itu membawa kita ke rahmat Allah, ke syurga. Pada hari ini kita dalam tajuk tragedi korban cinta, satu tajuk yang penting bila kita melihat dalam suratul Fatihah ada perkataan waladdallin. Dal itu ada kaitan dengan hub, kerana cinta manusia boleh sesat. Kerana cinta boleh berlaku tragedi, tetapi kerana cinta, kalau cinta dipandu dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang kita ingin sama-sama berkongsi dengan panel kita. Yang pertama Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Selamat datang Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Terima kasih menjemput. sama-sama Ustaz ya. Terima kasih kerana bersama wacana Al-Quran ya, berkongsi panduan-panduan daripada Al-Quran dan juga bersama dengan Puan Rosmati binti Zainal Umi Ros. Ya, selamat datang Umi. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bersama dengan Ustaz Abdul Khair pada hari ini. Ustaz, apa khabar? Terima Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Kita nak baca daripada semalam kita baca surah An-Nur ya, berkaitan ataupun kita baca surah yang pelbagai pada minggu ini. Kita nak baca pada hari ini surah Al-Baqarah ayat 235 ya. Seawal daripada juzuk yang kedua Allah sudah bercerita tentang bagaimana sistem keluarga dan salah satu daripada isu keluarga disampaikan untuk menjadi panduan kepada kita, diikuti dengan panduan-panduan daripada surah-surah yang seterusnya di dalam Al-Quran. Jadi mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah untuk membuka kepada halaman 38 ayat 235 suratul Baqarah. Bersama Ustaz Abdul Khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang saya muliakan, dua orang panel kita, Ustaz Nur Hisham dan Umi Rus. Seterusnya penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah petang ini, pada hari ini kita berpindah kepada tajuk yang panas juga. Alhamdulillah, cinta, korban cinta. Ada satu lagu namanya Korban Cinta Ustaz. Alhamdulillah, sebenarnya dalam Quran pun ada juga cerita pasal korban cinta. Cinta yang terkorban. Cinta tu benda yang fitrah. Maksudnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Yang menjadi masalah apabila kita cinta sesama makhluk, kalau tidak berteraskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sama-sama melihat kepada ayat dalam suratul Baqarah 200 ayat 235 yang saya akan bacakan, yang mungkin insya-Allah boleh menjadi poin kepada kita dalam kita merungkai permasalahan cinta itu tadi yang saya sebut insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم
أنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada surah Al-Baqarah ayat 235 ini menerangkan kepada kita salah satu daripada perkara penting tentang sistem dalam kehidupan seorang yang bertakwa. Jika di dalam juzuk yang pertama kita berbincang banyak berkaitan dengan iman dan Quran dan juga tentang satu kaum yang degil yang digelar sebagai Bani Israel, itulah yang kandungan daripada juzuk yang pertama. Juzuk yang kedua berkaitan dengan sistem dan sistem yang penting adalah salat. Selain daripada itu, dibincangkan tentang sistem haji dan juga sistem keluarga. Jadi inilah yang kita ingin bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Badang. Untuk Ustaz, kalau boleh Ustaz cerahkan daripada ayat 235 ni Ustaz ya. Apa sebenarnya dia ada kaitan dengan pembinaan keluarga, bila bina keluarga ni atas dasar cinta. Tapi kadang-kadang cinta ini berkorban dan terkorban. Macam mana nak pastikan panduan daripada ayat ini boleh menyebabkan kita ini berkorban bukan sampai terkorban. Silakan. Terima kasih Ustaz moderator, Umi dan Fadil Ustaz. Terima kasih pada para penonton yang bersama kita pada petang ni. Jangan lupa share tau. Penting. Tag, share. Moga-moga kita sama-sama berkongsi dan panjang-panjangkan nasihat kepada friend-friend kita. Apa yang bakal dikongsi nanti, kita sama-sama buat saham pahala Ustaz. Betul Ustaz. Ayat 235 surah Al-Baqarah ini sebenarnya ia berkait rapat dengan isu seorang perempuan yang kematian suaminya. Itu cerita itulah. Kalau nak bincang bab ayat ni. Bagaimana apabila seseorang kematian suaminya, jadi bolehkah kita berkenan kat dia, kita terus pergi pinang kat dia, ataupun Islam dalam ayat ni bagi tahu kalau nak pergi cakap direct ketika iddah belum habis 4 bulan 10 hari tak boleh lah. Tak boleh. Tapi kalau dengan bahasa ta'rid dengan makna bukan bahasa direct. Saya lama dah cari calon isteri yang sifatnya ada pada orang ni. Tak direct. Ataupun kita beritahu nanti kalau habis iddah, bagi tahu saya, itu ceritanya lah. Dan ada satu ayat, ada ungkapan yang menarik daripada ayat ini yang berkait dengan topik kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Apabila kita jatuh hati kepada seseorang, kita berminat pada seorang perempuan lah kalau ayat ni. Allah Taala Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu Wa Taala larang, wala tuwa'iduhunna sirran.
Jangan kamu duduk berbisik-bisik dengan dia secara sembunyi-sembunyi. Ini khusus dalam kes perempuan yang kematian suami lah kalau ayat ni. Ya. Tapi kalau kita nak relate dengan tajuk yang kita bincang pada hari ini, bahawa Allah Ta'ala larang seorang lelaki dengan perempuan dengan ayat ayat dia tu tuwa'iduhunna sirran. Cakap secara bersembunyi-sembunyi. PM tepi. WhatsApp senyap-senyap. DM. Umi ada IG tak? Ada kan? DM tu. Buatlah boleh kita jadi friend kan. Jadi dia bincang secara senyap-senyap. Pelbagai mekanisme, kita ambil ayat ni lah sebab Ustaz sebut kaitkan dengan tajuk kita korban cinta. Subhanallah, memang ini berlaku. Asalnya cinta itu perasaan ingin menyintai dan dicintai. Itu normal. Itu lumrah. Kita nak dikasihi. Kita nak mengasihi. Abuna Adam alaihi salam. Adam duduk dalam syurga. Segala nikmat syurga. Tapi Adam nak ada pasangan. Maka Islam hadir menguruskan perasaan tersebut. Islam hadir mengatur manusia how to manage the love. Bagaimana menguruskan perasaan tadi. Kalau silap cara urus, dia jadi tragedi lah. Kalau urus dengan baik, maka ia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat baginda, kamu ambil sampah buang, itu dapat pahala sedekah. Kamu senyum pada saudara kamu, sedekah. Kamu mendamaikan orang bergaduh, dapat pahala sedekah. Kamu sebut subhanallah, pahala. Alhamdulillah, pahala. Sehinggalah seseorang kamu mendatangi isterinya. Mendatangi isteri maknanya menyutubuhi isterinya pun dapat pahala. Sehingga ada sahabat yang rasa, suami mendatangi isteri, memenuhi kehendak syahwat, dapat pahala juga ke wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, bagaimana sekiranya dia melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram, tanpa perkahwinan? Rasulullah jawab soalan dengan soalan balik. Macam mana kalau dia berzina? Kalau berzina berdosa. Jadi dengan cara perkahwinan, maka dapat pahala. Islam mengatur ada hak-hak, ada tanggungjawab yang perlu dijaga lantaran daripada cinta dan kasih yang diuruskan dengan cara yang baik tadi. Wallahualam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syed Nur Hisham memulakan perbincangan kita daripada ayat 235. Nampak tadi macam ini orang yang dah kematian suami ataupun ayat ni berkait dengan orang kematian suami, Ustaz. Tapi rupa-rupanya kita boleh ambil pelajaran juga yang dikongsikan oleh Ustaz Syed Nur Hisham sebentar tadi, iaitu yang sirran, yang sembunyi-sembunyi itu pun sebenarnya adalah satu perkara yang Allah capture, Allah bongkar sebenarnya. Ia boleh berlaku dan kalau ada yang kata bahawa zaman sekarang, Ustaz, kan, zaman sekarang ni kita bukan macam orang dulu, pantunnya sampai setengah jam, kan. Mungkin seninya itu lebih. Tapi zaman sekarang ni direct aja. Jadi mungkin di situ kita nak bawakan kepada Puan Rosmati, Umi Ros. Umi berpengalaman di Raudatul Sakinah sejak daripada 1998, lama tu sebelum dua lagi 1998 itu terlibat dengan Raudatul Sakinah menguruskan anak-anak yang mungkin anak remaja yang terlanjur, yang tersilap dalam kehidupan mereka. Jadi Umi, bila bercakap tentang anak remaja tahun 1998, mungkin waktu itu tak berapa Facebook sangat tapi bila dah sampai zaman sekarang ini ada Facebook. Zaman itu tak ada Facebook pun ada isu remaja berminat, memang semua remaja lah, dia ada insting untuk bercinta, dicintai. Tetapi apa sebab sebenarnya kalau zaman 1998 itu remaja boleh terlanjur, dan tahun 2020 ini sebabnya tu sama ke ataupun dah berbeza untuk kita jadikan panduan pada ibu, ayah, kepada semua maksudnya ialah agar kita boleh tahu, rupanya 98 begini, 2020 begini, 2021 pula, apa yang perlu diberi perhatian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul, rakan baru
baru kenal Ustaz Said dengan Ustaz Abdul Abdul Khair. Khair. Masya Allah. Perkenalan baru hari ini kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya bila bercakap tentang Rawdatus Sakinah ni dia banyak situasi yang kita kena nak tengok kan. Tapi nak membandingkan antara yang sekarang dengan yang sebelum ni, memang banyak sangat perbezaannya. Beza, Kalau ya? tahun 1998, 1999, tahun 2000 sebelum dia pergi ke 2001 tu, Ya, ya. masa tu kalau mengandung, satunya tunang, satunya boyfriend. Satu-satunya lah. Maknanya seorang saja. Tapi kalau hari ni, kita tanya anak-anak ni, kalau dalam istilahnya orang kata mengandung tu, dengan siapa? Dia pun tak tahu dengan siapa. Dan tanya telah ditiduri oleh berapa ramai lelaki pun dia Tak tahu. boleh kira ni melebihi jari tangan kita ni. Ini yang sangat sebenarnya menakutkan kami di Rawdatus Sakinah. Apabila kita tengok rupanya anak-anak ni, mungkin dulu, suatu ketika dulu, seperti mana kata Ustaz tadi dan kita semua, cinta ni dia fitrah. Tak boleh nak buang-buang ataupun nak tak tepi pun tak boleh. Sebab dia dah memang Allah set dah untuk kita. Cumanya bagaimana kita menguruskan tu. So hari ni anak-anak ni dia tak nampak cinta tu yang macam tu. Yang dia nampak kebanyakannya adalah keseronokan tu. Sebab tu anak-anak kalau kita kata terlanjur ni, kalau kita tanya sendiri kepada anak-anak remaja kita, dia sendiri pun, dalam diri dia sendiri pun, dia tak nak terlanjur tu. Dia tak nak dia jadi orang yang terlanjur. So pagi ni je, Umi dapat satu call daripada anak perempuan lah yang menangis-nangis over the phone, yang kata, saya takut sangat saya mengandung. Umi tanya macam mana yang boleh jadi takut kepada mengandung tu, ada ke terlibat dengan orang lelaki-lelaki. Dia kata ada kawan. Dan Umi tanya kawan kat mana? Dia kata kawan yang dia kenal daripada Facebook. Ini nak balik-balik kepada Ustaz Fazrul ni bila cerita dulu, satu-satunya yang dia kenal tu tunang, mungkin orang kampung dia, mungkin orang yang dia kenal dekat universiti, yang kemudian dia bertunang. Kan? Lepas tu boyfriend pun satu-satunya mungkin kat universiti, mungkin sekolah dia, kawan sekolah lama. Tapi hari ni perkenalan tu semuanya berlangsung kebanyakannya daripada media sosial. Dengan yang PM tepi, DM tepi tu semua tu. Semuanya berlaku dengan sebab nak cari nak cari kawan yang orang lain semua ada. Dia nak jadi macam orang yang blend in dengan semua orang. Nak jadi orang yang cool. Yang kalau orang kata kau ada boyfriend? Aku ada. Berapa banyak boyfriend orang tak tanya. Tapi nak tahu mesti nak sama dengan orang lain, nak blend in dengan coolness yang ada di kalangan remaja-remaja ataupun belia-belia yang ada. Supaya dia tak rasa dia left out. Dia tak rasa dia macam tertinggal lah. Jangan orang cerita pasal Avengers, cerita Endgame. Yeah. Endgame. Semua orang cerita pasal Endgame. Dia tak nak tertinggal. Dia tak nak tertinggal. Itu antara yang kita nampak hari ni. Bagaimana kita ni tercabar juga untuk membantu anak-anak yang dah tak tahu dengan siapa dia pernah ditiduri, yang seperti kata tadi, sama ada dia terkorban atau dia mengorbankan dirinya. Untuk cari apa, untuk dapatkan apa. Itu mungkin cinta yang bagaimana tu mungkin kita kena kupas. Baik, terima kasih diucapkan pada Umi Ros mencerahkan daripada pengalaman 1998 dan 2020 ya, pasal Umi berpengalaman ya, dan bila diberikan penekanan, kalau sebentar tadi dulu mungkinlah tunangnya orang terdekat ya, orang kampung ke apa ke, tapi sekarang ni dia boleh datang daripada pelbagai sumber, dan ini amat mendebarkan ya kepada ibu, ayah, masyarakat dan pemimpin, kerana kita tahu bahawa menjaga maruah ini adalah salah satu daripada objektif dalam syariah yang penting, menjaga ketamadunan, dan lebih lagi apabila kita ingin mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin satu ayat yang saya terus saja nak minta kepada Ustaz Abdul Khair ya, surah Al-An'am muka surat 148 ayat 151 ya. Ayat ini adalah ayat yang hadir. Menariknya ialah kerana dalam Al-Quran kita ada surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah yang semuanya madaniyah Ustaz ya, yang banyak peraturan termasuklah yang tadi kita baca.
Bila masuk pada surah pertama yang turun sekaligus ialah surah Al-An'am yang bercerita tentang tauhid, muncul ayat 151 yang kita ingin beri perhatian pada hari ini. Jadi kita minta kepada Ustaz Abdul Khair, ayat 151 ada 5 perkara penting daripada 10 perkara yang Allah ceritakan selepas memperkenalkan tauhid dalam surah Al-An'am. Jom kita baca halaman 148. 148. Okey, baik Ustaz. InsyaAllah kita tengok halaman 148 ayat 151 Ustaz. Ya, Qul betul. ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah daripada surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 151. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Ada 5 perkara, bermula dengan jangan mempersekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada ibu bapa, jangan membunuh anak-anakmu, dan Allah menerangkan rezeki daripada Allah. Perkataan yang kita ingin beri fokus yang keempat itu adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan engkau dekati perbuatan yang keji sama ada terlihat mahupun tersembunyi. Selain daripada perkara yang kelima itu, jangan membunuh nafsallati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 perkara ini Ustaz, kalau saya nak minta Ustaz cerahkan sedikit. Tadi bercakap tentang perbezaan 1998 dan juga 2020. Ya, bercakap tentang social media, tentang teknologi. Ini memang mendebarkan. Dan sebenarnya kalau melihat kepada surah Al-An'am ini, surah yang berkaitan dengan tauhid, antara orang rasa masa saya melihat pada surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ini rasanya berat, kan? Rupa-rupanya zaman Nabi itu antara di Mekah dengan Madinah itu, Madinah banyak peraturan, Mekah ni perjuangan tauhid, tauhid lebih berat. Tak ramai follower. Lebih kurang gitulah. Kalau dekat Madinah tu kira buat akaun ni terus orang follow, kan? Tapi kat Mekah tu siapa follow kena bedal. Jadi perjuangan tauhid ini adalah penting. Bagaimana sebenarnya bila ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, TikTok dan sebagainya ini, dalam keadaan borderless world sekarang ini, macam mana tauhid ini dimasukkan kembali agar tragedi korban cinta 1998 dah tragedi. Tapi tahun 2020 Ustaz, dengan kaedah open world, open sky ini, sebenarnya kalau tauhid tidak dimasukkan, jadi apa yang Ustaz nampak daripada ayat ini untuk diambil perhatian? Silakan. Saya bila dengar Umi Ros cerita tadi rasa macam suspend juga. Tetapi saya cuba hadirkan balik bahawa manusia pada zaman jahiliyah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di Mekah,
Suasana mereka ada berkaitan dengan ayat ni. Dapat baby girl, mereka bunuh. Diceritakan bahawa apabila seorang perempuan mengandung, itulah yang berlaku. Tak tahu mana satu suami dia. Sehingga ada beberapa kaedah untuk menentukan suami macam mana. Si isteri yang pilih, ataupun dia buat undi, ataupun dia tengok baby tu ada muka siapa. Muka contohlah kan. Muka siapa. Itu cara zaman jahiliah dulu. Dan manusia tetap manusia. Di mana-mana zaman, di mana-mana tempat. Lelaki kehendak dia kepada perempuan, nafsu yang sama. Minat perempuan kepada lelaki, itulah nafsunya juga. Quran hadir untuk merawat manusia. Dan kehebatan Quran, dia bukan untuk zaman dahulu sahaja. Quran is the solution. Al-Quran adalah penyelesaian. Al-hil. Sebab tu dalam ayat ni yang Ustaz kata kita nak fokus. Wala taqrabul fawahisha. Jangan dekati fawahish. Ma zahara minha wa ma batan. Fawahish, perkara keji. Yang jelas, yang open, yang sembunyi-sembunyi. Tapi menarik ayat ni, wala taqrabu. Jangan dekati perkara keji. Begitu juga dalam ayat yang berkait dengan zina. Wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina. Bukan wala taznu. Allah tak sebut jangan berzina. Tapi Allah sebut apa? Jangan dekati zina. Dalam ayat ni, jangan dekati al-fawahish. Taqrabu. Jangan dekati. Maknanya kaedah prevention is better than cure dah ada dalam ni. Apa sahaja yang mendekatkan kamu kepada fawahish. Yang zahara minha wa ma batan. Yang jelas ataupun sembunyi-sembunyi. La taqrabu zina. Apa yang boleh membawa kepada penzinaan? La taqrabu. Benda tu pun haram dah. Bukan saja zina tu haram. Yang membawa. Apa yang membawa? Mungkin secara personal tadi. Dan sekarang cabaran yang kita hadapi. Faktor-faktor yang merangsang nafsu. Yang merangsang cinta supaya disalahguna. Terlalu banyak faktor. Melalui movie-movie. Dulu zaman Hollywood. Lepas tu Bollywood. Lepas tu Korea Wood. Okey, ingatkan. Sekarang ni Korea Wood. Korea Wood. Dan yang lagi, subhanallah, berapa ramai kalau tengok senarai suicide, bunuh diri, berapa ramainya artis-artis K-pop, pelakon-pelakon dari Korea bunuh diri. Dan antara sebabnya kerana dia sebut ada mana betulan saya duk study, duk baca-baca sikit tentang kes bunuh diri. Antaranya sebab selepas dia berlakon, buat adegan-adegan lucah, akhirnya dia rasa bersalah dengan mak dia sendiri dan keluarga dia sendiri, dia bunuh diri. Peminat-peminat ramai. Sebab mereka telah subconscious mind anak-anak remaja yang tengok drama-drama cinta ini, inilah hero-hero dia. Inilah orang-orang yang aku nak contohi. Dia pengorbanan cinta yang begitu hebat. Cinta mengatasi segala-galanya. Dia sanggup tinggalkan keluarga. Dan solution kepada apabila gagal, apabila rasa besar, bunuh diri. Dia rasa terlalu mendewa-dewakan. Sebab tu Ibn Qayyim sebut dalam kitabnya, orang yang ada masalah dia panggil al-ishq. Al-hubbu wal-ishq. Asyik. Mereka berlaku kepada manusia yang jiwanya kosong daripada cinta kepada Allah. Yang Ustaz sebut tauhid tadilah. Tetapi cabarannya terlalu banyak. Maka kita, terutamanya kita sebutlah kepada ibu bapa. Khususnya dalam musim wabak ni, anak-anak belajar online. Sekolah menengah online, universiti online, sekolah rendah pun online. Kadang-kadang sambil kita buat dakwah pun online. Alhamdulillah, kita ucap tahniahlah kepada pihak penganjur kerana kita new norm dakwah kita terpaksa masuk dan alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang sedang menonton live, ada yang share dulu, nak drive kereta ustaz tak sempat nak dengar, share dululah nanti saya dengar kat rumah. Ada yang tolong panjang-panjangkan lidah dakwah. Alhamdulillah, kita terpaksa hadap. Kalau tak bagi ilmu, dia masuk benda lain. Maka, balik pada tadi, la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, jangan dekati.
Kadang-kadang ustaz-ustaz pun, Ustaz Fazrul, saya nak tanya soalan. Ustaz pun jawab. Cantiklah baju kok ustaz. Dia masuk slow-slow ustaz. Dia masuk perlahan-perlahan. Ya. Mula dengan nak tanya soalan. Boleh tak nak rawat? Saya ada masalah gangguan. Jadi ini cara-cara dia. Kalau yang jenis antibody tak kuat, gangguan apa? Dia mula mengayat. Yang berkait dengan nafsu syahwat, ini cara nafsu syahwat. Yang berkait dengan skema, itu cerita lain lah. Mungkin topik lain nanti cari ayat lain, ayat skema. Tapi ini berkait dengan korban cinta. Quran datang beritahu prevention. La taqrabu, jangan dekati. Jangan bagi ruang anak-anak kita untuk mereka terlalu bebas. Kena hintai. Kalau dalam bilik nak study online, tak apalah, dah terpaksa bagi. Kat luar adik-adik dia bising. Buat dalam bilik. Laptop tak boleh awak belakang dinding laptop macam ni. Mesti laptop dekat dinding. Gini ya. Macam mana? Yalah. Maksudnya tengok. bila mak ayah buka pintu, itu skrin laptop. Bukan mengadap ke belakang. Ya. Ini kita kena buat. Kena la taqrabu tadi. Jangan bagi ruang-ruang. Dalam keadaan pelbagai langkah dibuat pun dia orang jumpa cari. Hari ni kita yang, ialah walaupun saya pun remaja juga Ustaz. Yang adik-adik kita yang peringkat remaja lagi, apps yang canggih-canggih yang kita tak jumpa cari. Kita tak tahu. Tapi inilah cabaran dan kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah. Sentiasa menanamkan tauhid pada anak-anak, pada masyarakat. Internal police, bahawa walaupun tak ada CCTV, orang tak nampak, Allah tahu, malaikat catik dan sebagainya. Unsur tauhid tadi mestilah dititik beratkan sebagai langkah pencegahan daripada perkara ini, daripada terus merebak. Daripada betul. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syed Nur Hisham menekankan tentang betapa prevention tadi ya, pencegahan wala taqrabu itu penting untuk kita sama-sama lihat, apatah lagi dalam konteks tahun 2020-2021 ini, dalam zaman teknologi ada banyak lagi ruang-ruang cabaran yang kita ingin dengar lagi pengalaman daripada Umi Ros, daripada Ustaz Syed Nur Hisham, untuk kita melihat bagaimana tragedi korban cinta ini adalah suatu perkara yang perlu diurus dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita dapat membendungnya dengan rahmat daripada Allah. Kita berehat sebentar dalam wacana Quran, bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam. Kembali kita dalam wacana Al-Quran, kita bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam. Pada hari ini kita dalam tajuk tragedi korban cinta. Sebentar tadi kita melihat pada surah Al-Baqarah dan juga surah Al-An'am ayat 151 sebagai satu kesimpulan akhir di hujung 2-3 muka surat di hujung surah Al-An'am. Selepas panjang Allah membahaskan tentang tauhid, dibawakan tentang perjanjian 10 perkara dan salah satunya ialah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan dalam hal ini, prevention adalah satu perkara yang penting di dalam keluarga yang perlu diambil perhatian agar tidak berlaku tragedi korban cinta. Tetapi apakah yang perlu dibuat apabila ianya sudah berlaku? Tragedi sudah berlaku, cinta terkorban, harapnya sampai ke syurga, bukan sekadar tak sampai pintu syurga lagi, tetapi rupanya terkandas di dunia ini. Jadi dalam hal ini kita ingin bersama dengan Umi Ros bila bercakap tentang dah berlaku.
apakah sebenarnya pengalaman Umi Ros bersama dengan anak-anak ya yang berada di Raudatus Sakinah satu, tapi kita bercakap tentang secara umum di pelbagai pusat-pusat asuhan. Bagaimana untuk mereka ini kembali balik semula, ataupun kalau jadi K-pop tadi itu dia bunuh diri je kalau dia rasa ni, adakah apa yang dibuat di Raudatus Sakinah? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rakan panelis ya, insya-Allah. Sebenarnya apa yang dibuat di Raudatus Sakinah tu, kami sedang berusaha keras untuk membantu mengembalikan balik akidah, akhlak, sirah yang menjadi pedoman yang sebelum-sebelum ni macam tak pernah dengar sirah-sirah ni pun. So sebab tu bila kita buka Al-Quran di dalam Raudatus Sakinah, sebenarnya anak-anak ni ramai je yang rasa susahnya Islam. Banyaknya benda yang dilarang di dalam Islam. Ni haram, tu tak boleh. Bila Umi tanya lagi apa jadi, apa yang menyebabkan korang semua terhalang daripada melaksanakan agama ni, sebab dia rasa susah. Yang senangnya macam tadilah, tengok K-pop tu senang. Apa saja yang terpampang depan mata tu semuanya mudah. Dan dia nampak yang cantik, yang handsome, yang caring, yang sangat mencintai itu, yang dia nampak dalam filem tu, itulah yang dia rasa yang dia nak. Jadi bila di dalam Raudatus Sakinah, apa yang kita ajak anak-anak ni kembali melihat Islam kita ni tidak sekadar dalam IC. Islam tu adalah sebagai orang yang sejahtera di dalamannya. Bukan sekadar sejahtera yang orang tengok, anak-anak tengok handsome saja tu. Dia kena tengok sejahtera kat dalam tu. Yang bila kita tengok sejuk je. Sekarang ni kalau datang ke Raudatus Sakinah, mungkin rakan semua ni, kalau datang ke Raudatus Sakinah mungkin akan rasa macam, betul ke anak-anak ni pernah? Betul ke mereka ni pernah melalui zaman-zaman yang gelap ni? Sebab rupanya dengan membacanya Al-Quran hari-hari itu, dengan memahamkan ayat-ayat Al-Quran tu, rupanya dia hidup di dalam. Sebab tu anak-anak di Raudatus Sakinah kita ajar, dia bukan sekadar baca dan faham dan betulkan tajuk, bahkan mereka ini kena faham setiap daripada apa yang seperti mana Ustaz Syed dengan Ustaz Khair sebut tadi, membacanya satu, kemudian menterjemah dan menafsirkannya tu satu, sehingga dia hidup kat dalam. Dan dalam masa yang sama kita hidupkan juga sunnahnya. Dulu kalau Ramadan pun memang hilanglah, apatah lagi puasa sunat. So hari ini kita hidupkan puasa-puasa sunat selain daripada puasa wajib, juga solat yang wajib yang dikerjakan juga dengan bangun malamnya tu. Sebab siang ni kita boleh bagi everything, tapi malam tu kita minta dia bercakaplah dengan Allah. Apa yang dia nak daripada Allah yang sebelum ni dia tak dapat, dia cakap dengan Allah. Dan dalam masa yang sama, kita nak anak-anak ni juga, masa dia bercakap, bercerita dengan Allah tu, dia dah, sebab tu dalam buku nota hati masing-masing kan, selalu saya nampak dia tulis kat atas di dalam tu apa yang dia rasa. Last sekali ada ayat Quran bersama. Saya nampak ayat Quran ni mulai hidup di dalam diri anak-anak ni. Sebab dia rasa macam selama ni, dia tak pandang agama dan dia rasa agama tak pandang dia. Dan didikan agama yang kita nak tu, yang dibawa oleh mak bapak tu, sebenarnya mak bapak rasa dia dah bagi dah semua. Cumanya yang dia bagi tu, anak-anak tak boleh nak hayati. Yang hayati tu yang kita bawa di Raudatus Sakinah. Maknanya dia membaca Al-Quran, dia hidupkan sunnah, dan dalam masa yang sama kita betulkan juga akhlak mereka. Umi Ros, bila bercakap tentang menghidupkan Quran, ya, menghidupkan sunnah ini, mereka ini sudah terlibat, ya, sudah tersilap, dan mereka ini dididik di Raudatus Sakinah, mereka boleh terima, ya? Dia mula-mula macam ni. Kalau siapa kata nak masuk ke Raudatus Sakinah tu rasa macam happy sangat, tu something is wrong lah. Kan? So sebenarnya masa dia masuk tu dalam keadaan dia terpaksa. Okey. Dan kita terpaksa juga bercerita ataupun bercakap dengan dia, mendengar apa dia nak luah tu, supaya dia boleh menerima keberadaannya di Raudatus Sakinah. Untuk menerima keberadaan tu, barulah boleh kita masukkan semua ni, unsur-unsur akidahnya, akhlaknya. Sebab kita tahu ada di kalangan anak-anak ni macam tak berapa yakin dengan agama dia. Macam mana kita nak olah tu supaya nak olahkan supaya dia nampak bahawa
sebenarnya Islam tu is the best solution for what you have done. Dan mereka pun nampak perkara itu. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, Alhamdulillah. bila saya bertanya tentang soalan ini disebabkan mereka sudah terlibat, kan? Jadi silibus di dalam Raudatul Sakinah itu menyebabkan mereka nampak agama ni bukannya yang haram-haram saja. Bukan yang menghukum tu. Bukan yang menghukum tetapi menyayangi sebenar-benarnya. Jadi silibus ini dia satu dah digunakan ketika dah berlaku, kan? Jadi kalau ambil silibus ini bawa sebelum berlaku, subhanallah. Jadi bagaimana mesej ini yang Umi Ros nampak ia berlaku atau tidak sebenarnya dalam masyarakat, ataupun dia tunggu sampai berlaku baru masuk kepada silibus betul? Umi nampak banyak je mak ayahnya kalau nak masukkan anak ke Raudatul Sakinah, dia kata apa? Sebelum ni saya tak kisah pun apa jadi pada orang luar. Saya tak kisah pun apa jadi pada masyarakat. Tapi apabila ianya berlaku kepada saya, baru saya nampak. Baru saya nampak rupanya ni tak kena, tu tak kena. Yeah. So sebenarnya, bak kata Ustaz tadi lah, prevention is better than cure. So yang di Raudatul Sakinah adalah mereka yang mangsa yang dirawat. Kalau lah boleh pergi lebih jauh lagi ke hadapan, iaitu dengan meletakkan Al-Quran itu di hadapan daripada kecil. Even orang kata from womb to tomb lah kan, Al-Quran ni. So daripada kecilnya dizahirkan, macam kita pernah berbincang sebut tadi dengan Ustaz juga tentang pendidikan seksualiti tu tadi. Dia tak payah nak cerita benda-benda yang about sex tu. Dia kena dimasukkan dengan unsur-unsur yang Ustaz sebut tadi, dengan malunya, dengan minta izinnya. Ya, Masya Allah. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Jadi terima kasih diucapkan pada Umi Ros berkongsi bagaimana apakah yang dibawa dalam pada remaja yang sudah terlanjur ini, yang berlaku tragedi tapi akhirnya mereka bertemu ilahi semula di Raudatul Sakinah. Jadi silibus ilmu inilah yang sebenarnya saya nak tanya kepada Ustaz Syed Nur Hisham, Umi Ros buat bagi individu yang sudah terlanjur ataupun berhadapan dengan tragedi. Bagaimana sebenarnya Ustaz kita nak bawa yang silibus yang macam tadi tu agar dia sampai ke rumah-rumah, agar dia sampai ke dalam sekolah, agar kalau boleh Raudatul Sakinah tu saya pernah dengar daripada pengasasnya Dr. Halina yang kata kalau boleh lepas ni nak kena tutup kan. Kalau boleh tutup, tapi nampaknya macam kena buka banyak lagi kan. Susah. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah sekarang ni silibus pendidikan Islam yang ada tu dah cukup, ataupun belajar mengaji dah cukup? Apa yang tak kena sebenarnya? Silakan. Ada seorang yang kuat asas agamanya, perempuan, gadis, seorang pemuda dari bangsa dan agama lain, cuba tackle dia dengan cara bertanya soalan tentang Islam. Cara dia tackle tu, cara dia mengorak. Saya nak tahu tentang Islam. Boleh tak beritahu saya tentang Islam? Boleh tak bagi you punya phone number? Dia telefon, dia WhatsApp. Jadi si gadis ini yang memang alhamdulillah ada basic agamanya, lagi seronok. Nak dakwah. Jawab, explain. Dalam berhubung itu, tadilah wala tusiru tadi. Dia sok-sek itu ada juga. Buat apa tu? Sakit perut. Dia mula bergurau dalam tanya soalan, dalam bergurau. Lama kelamaan, si pemuda ni tanya, perempuan ni rasa seronok. Lama kelamaan dia jadi baik. Boleh tak kita jumpa, saya nak bincang, nak tanya detail lagi. Jumpa, makan sekali, study sekali. Semakin rapat. Allahu Akbar, akhirnya berzina. Dan bila berzina, keluarga si lelaki ni dia pujuk, memang dia taktik dia dah. Kalau ikut agama kamu, sudah pasti mak ayah kamu tak boleh terima. Jadi mari ikut ke dalam agama saya ni. Sebab agama saya boleh terima. Walaupun kita dah berzina, kita boleh kahwin dan sebagainya. Subhanallah. Ancaman ini ataupun perkara ini, dia bukan semata-mata kepada orang yang tak baca Quran langsung. Ramai yang menjadi mangsa. Tapi saya tak kata kalau gitu Ustaz, belajar Quran, belajar agama pun jadi mangsa juga. Kita tak nak kata kesimpulannya begitu. Tetapi semuanya menghadapi risiko. Cuma saya nak ambil kesempatan, sedikit pesanan kepada adik-adik perempuan kita,
Saya tak sebut anak-anak lah, saya sebut adik-adik. Sebab saya rasa saya muda lagi. Saya sebut adik-adik. Satu ciri lelaki yang tidak jujur dengan anda. Ingat ni. Ni saya bagi tahu kepada perempuan saja. Tolong jangan bagi tahu orang lelaki. Saya bagi tahu ni untuk orang perempuan saja. Jangan bagi tahu orang lelaki. Sekiranya dia ada nak rengan-rengan dengan anda, itu tanda dia tak jujur dalam hubungan. Dia kata nak buat jadi isteri lah, teman hidup selama-lamanya lah. Bila dia ada rengan-rengan, dia pegang, dia ajak naik motor, ajak pergi panggung wayang, ajak pergi taman bunga berdua-duaan, dia tidak jujur. Seorang lelaki yang jujur nak ambil perempuan itu sebagai ibu pada anak-anak dia, pada isteri, sebagai isteri dia, dia akan jaga maruah perempuan itu. Jadi kalau dia janjilah apa pun, kalau dia mula rengan-rengan, pegang-pegang, itu dari awal tanda dia tidak jujur. Biasanya dari situlah yang berlakunya tragedi korban cinta tadi. Sebab dia mula dengan rengan. Di situ memang dah terbukti tak jujur. Satu, itu pesanan untuk adik-adik perempuan. Kepada orang lelaki. Sama ada adik-adik dan abang-abang. Abang-abang ada juga. Dia tu abang kita. Dah pakcik pun ada juga. Ingat, kita ada anak perempuan. Kalau yang masih muda, ingat suatu hari nanti kita mungkin akan ada anak perempuan. Hari ni kita buat tak elok kepada anak perempuan orang, tak mustahil Allah balas suatu hari nanti. Na'udzubillah, berlaku kepada anak perempuan anda. Kalaulah mungkin ada yang hari ni terfikir, sebab apalah anak perempuan saya jadi mangsa ustaz. Pernah tak dulu kita buat khianat pada anak perempuan orang? Kita permainkan perasaan perempuan. WhatsApp, puji tudung awak cantik lah. Sekali awak upload gambar ke IG, ramainya orang like. Awak boleh buat review ni, awak jadi model. Puji-puji, mainkan perasaan. Dengan tujuan sama ada untuk nafsu ataupun untuk dapat duit. Ingat, mungkin Allah balas di dunia ni lagi. Sebelum balasan yang menunggu di hari akhirat nanti. Ya, kama tadinu tudan. Bagaimana kamu buat kat orang, kamu akan dibalas. Jadi ini suasana, tapi realitinya memang sangat mencabarlah. Saya dimaklumkan tadi 35 orang at one time, kan? Dan subhanallah, kita nak ucap tahniah sangat. Alumni dah ada 1000 lebih. Ya Allah, ada cucu dah kot sekarang. Allahu Akbar, alumni. Dan alangkah baiknya kalau sudi alumni ini bantu lagi. Dia pula bantu anak-anak gadis supaya prevention dari awal. Kan? Moga-moga dan usaha yang kita buat hari ini, Ustaz kata tadi macam mana kita nak sebarkan kesedaran Al-Quran, antaranya dengan majlis-majlis ilmu seumpama inilah. Moga-moga sampai kepada hati-hati yang menonton. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Sheikh Nur Hisham ya, memberikan panduan ya bagaimana kita melihat dalam keadaan yang pelbagai sekarang ini, bila-bila saja dan benda itu masuk, bukan lagi kalau dulu orang kata boleh buang TV, boleh buang apa, rupanya sekarang ini dia kena masuk ya, kena masuk dalam rumah, telefon ya, dan daripada telefon itu boleh bermacam-macam berlaku yang kita nak tengok. Kalau katakan sudah berlaku ya, sudah berlaku, ada ayat daripada surah An-Nur ayat 26 yang kita ingin baca kerana ia ada sentimen yang tersendiri ya kepada orang yang sudah terlibat, rasakan diri ini seperti sudah tiada apa ya. Kita baca dahulu daripada surah 24 ayat yang ke-26 surah An-Nur bersama dengan Ustaz Abdul Khair insya-Allah. Baik, sidang penonton, panel insya-Allah kita sama-sama melihat dari surah An-Nur ayat 26. Insya-Allah sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات
الطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Perempuan-perempuan yang keji untuk lelaki yang keji dan lelaki yang keji untuk perempuan yang keji, sedangkan perempuan yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka itu bersih daripada apa yang dituduh orang, mereka memperoleh keampunan rezeki yang mulia. Ayat ini bukan sekadar dibaca begitu, tetapi kita melihat pada konteks asbabun nuzulnya, bagaimana peristiwa hadis ifk kepada Aisyah. Ya, di sini ada penerangan lebih, mungkin nanti Ustaz Tuan Nur Hisham boleh tambahkan. Tapi saya nak mula dulu dengan Umi Ros bila menguruskan anak-anak yang sudah terlibat dengan tragedi ini. Mereka, psikologi mereka down, ya, ayah mak kadang-kadang memulangkan tu okey lagi, kalau yang memulaukannya itu satu lagi down, kecewa. Dan apatah lagi bila membaca ayat-ayat begini, nanti mungkin Ustaz Tuan Nur Hisham boleh menambah lagi bagaimana di Raudhatus Sakinah untuk membantu mengangkat balik jiwa-jiwa ini, dan apa pengalaman di mana mereka ini sudah terbangkit. Tadi kata ada alumni, ya. Macam mana Umi Ros menguruskan mereka? Okey, sebenarnya bila melihat wajah anak-anak ni, nombor satu kena ada rasa kasih sayang tu. Sebab walaupun mereka ini telah buat satu kesilapan yang sangat besar, tapi ini bukanlah pengakhiran dunia untuk mereka. So Umi dan tim di Raudhatus Sakinah melihat anak-anak ni punya ruang dan peluang yang sangat cerah di masa hadapan setelah mereka melalui fasa-fasa gelap ni. Dan apabila mereka untuk mereka bangun tu satu bab lah, memang sangat-sangat mencabar. Dia rasa tak diterima oleh masyarakat, especially keluarga. Keluarga rasa macam dia orang rasa keluarga dah tak yakin dengan dia orang. Macam mana dia orang ni nak meyakinkan kembali balik kepada keluarga bahawa dia orang ni jadi orang yang dah baik ni. Dah pulih dah ni. Tapi mak dengan ayah tak nampak. Rasa macam baru semalam je jadi. Mak dengan ayah nampak macam baru semalam jadi. So nak percaya tu, nak yakin dengan apa yang dia orang dah ubah tu, dia ambil masa. Sebab tu di Raudhatus Sakinah, kita kata kalau anak-anak ni berhijrah, keluarga kena berhijrah bersama. Oh, bersama, ya? Bersama. Walaupun mereka tak duduk di Raudhatus Sakinah. Sebab apa? Sebab anak-anak ni dia letak satu struggle yang sangat mujahadah lah, ya. Mujahadah yang sangat besar untuk diri mereka ini, untuk kembali jadi manusia ataupun anak yang soleh, jadi manusia yang orang yang diterima oleh kawan-kawan, masyarakat, kan. Dia terpaksa jadi orang yang baru. Bayangkan kalau dia keluar dengan kawan-kawan dia kata, macamlah aku tak tahu kau tu siapa dulu. Kau ni yang buat macam ni. Sebab kita pernah ada anak yang balik ke universiti, masa dia solat, berdoa. Masa dia berdoa tu, kawan dia boleh cakap, kau dulu tak adanya macam ni. Kau dulu kita orang kenal kau siapa. Anak ni berhenti belajar, cakap dengan ayah dia, boleh tak dia pergi belajar kat tempat lain. Alhamdulillah ayah ada duit sikit lah untuk dia pergi belajar kat tempat lain. Tapi inilah dia dah jadi diri dia yang sangat rendah apabila dia tahu kesilapan. Rasa macam dunia tak terima, itu yang kadang-kadang rasa nak cabut nyawa sendiri tu. Sebab dia rasa dunia ni sangat sempit. Baru teringat cerita Ka'ab bin Malik kan. Rasa dunia ni sangat sempit dah. Rasa tak ada tempat nak mengadu kat mana. So di Raudhatus Sakinah kita bagi ni kakak-kakak Warden, cakaplah dengan kakak-kakak ni. Mengadulah, benda yang salah pun tak apa. Sebab kita ini dalam proses untuk membaiki diri. So bila ada alumni, bila sebut pasal alumni ni, kita ni ada alumni yang sangat-sangat suka nak melapangkan masa. Bila kita kata kami ada program, boleh tak kakak-kakak semua bantu? Boleh Umi, kami nak jaga nursery. Boleh Umi, boleh tak kami jaga pendaftaran? Boleh Umi, boleh tak kami nak berjumpa dengan adik-adik kami di sana? Bawa anak-anak dia, kadang-kadang Umi rasa macam nak nangis. Bawa anak-anak dia orang jumpa.
Korang tahu tak hidup kat sini, hidup kita ni banyak cabarannya. Tapi Allah bagi apabila kita betul-betul nak berubah. Bila kita betul-betul bertaubat. Sebab tu selalu je Umi cakap dengan anak-anak ni, Allah paling sayang orang yang bertaubat. Dan orang yang sentiasa sucikan diri dia. Terima kasih Allah diucapkan paling pada sayang. Umi Ros pengalaman daripada bersama dengan anak-anak yang terlibat dengan tragedi ini, dan Allah menyatakan di hujung ayat 26 tadi, lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah tetap memberikan keampunan, ya, jangan ditutup pintu keampunan itu, dan rezeki Allah itu adalah amat mulia. Malah kalau kita tengok awal itu nampak macam memang al-khabith itu kepada lil khabithin, tetapi rupa-rupanya itu dalam bentuk yang definite, ya, yang memang kalau orang itu kekal, Umi, ya, tetapi bila seseorang itu mengambil ayat yang sama pada ayat 26 ini, di hujung itu Allah menawarkan keampunan, ya. Jangan siapa-siapa ibu ayah masyarakat yang menutup pintu keampunan, kerana rezeki beliau adalah rezeki daripada Allah. Jangan ditutup segala pintu rezeki, tak nak bagi kerja, tak nak bagi masuk rumah, tak nak bagi. Khawatir kita adalah masyarakat yang melawan kepada surah An-Nur pada ayat yang ke-20 26 ini. Di hujung ini kita ingin mendengar 1 minit nasihat akhir daripada Ustaz Tuan Nur Hisham. Seorang anak muda datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, saya nak masuk Islam, saya akan taat segala perintah Allah, saya perintahmu kecuali satu, izinkan saya berzina. Para sahabat lain rasa nak marah dengar soalan macam ni. Rasulullah kata, tenang dulu. Rasulullah tanya balik, kamu reda ke kalau orang berzina dengan kakakmu? Tak, Rasulullah, saya tak reda. Kalau orang berzina dengan adik perempuan, kamu reda? Tak, saya tak reda. Kalau orang berzina dengan ibumu, kamu reda? Tak, saya tak reda. Lalu Rasulullah kata, begitulah orang lain. Mereka juga tak reda kamu nak berzina dengan kakaknya, dengan adik perempuannya, dengan ibunya. Lalu Rasulullah cakap dulu ini untuk paradigma. Rasulullah pun ada personal touch. Rasulullah sapu dadanya, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Sentuhan, ada touch. Ya Allah, bersihkan hati anak muda ini dan jagalah kemaluannya. Dan sejak daripada itu, kata anak muda ini, daripada hari itu, dosa yang aku paling benci ialah dosa zina. Setelah terbuka mindanya, setelah ada kasih sayang dari Rasulullah, dan senjata paling utama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tuan Nur Hisham. Kalau kita belajar daripada surah Al-An'am di hujung tadi, yang 5 perkara di hujung itu, la'allakum ta'qilun. Bila akal ini sudah kuat, berilmu dengan tauhid, Ustaznya, rupanya dia mencegah igal. Kalau orang Arab tu pakai igal yang daripada jatuh tudung tu kan, yang warna hitam tu. Rupanya akal kita ini kalau dicerahkan dengan tauhid, dengan Quran, ada kekuatan daripada apa yang diceritakan akhir tadi. 1 minit untuk Umi. Masya Allah, sebenarnya Umi nak menyeru semua masyarakat, sekiranya berjumpa dengan anak-anak yang memerlukan sangat sentuhan kasih sayang, nasihat dan teguran, silalah bagi. Jangan terus kita label dan condemn mereka, sebab mereka ini telah tersasar jalannya. Dan mereka kadang-kadang jahil di atas sasarnya jalan mereka ini. Ini masyarakat yang tahu, yang peka ni, yang kena jadi manusia yang prihatin, yang kembalikan mereka ini dengan kasih sayang. Kalau Allah boleh menerima taubat mereka, kenapa kita tidak boleh maafkan mereka? Terima kasih diucapkan pada Umi Ros daripada Raudhatul Sakinah untuk mencerahkan kita sentiasa memberi ruang, jangan tutup pintu keampunan, pintu taubat, menutup kesilapan, kerana kita tahu bahawa Ghafur itu adalah Allah yang menutup kesilapan-kesilapan. Kita doa pada solat kita, Rabbighfirli, banyak kesilapan kita yang belum terbongkar, yang kita minta pada Allah terus lindungi, tutupi sampai di akhirat nanti. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syed Nur Hisham dan juga Umi Ros bersama dalam tajuk kita pada hari ini, Ustaz. InsyaAllah kita harapkan ia bermanfaat kepada sidang hadirin kita bersama. Kita bersama sebagai anggota masyarakat, kita doakan agar ahli diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dijaga dalam tragedi korban cinta. Lebih daripada itu, kita adalah orang yang menyelamatkan individu yang pernah tersilap, kerana kita tahu tidak ada bumi yang tidak ditimpa hujan. Silakan pada Ustaz Hairi.
Fazrul, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan cinta kita tidak terkorban begitu sahaja. Ya, maknanya kalau cinta kepada manusia pun semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan amalan yang menyampaikan kami kepada cintamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah cintamu lebih kami cintai daripada kami mencintai diri kami sendiri, ahli keluarga kami dan harta benda kami. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya kami di kalangan hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair membaca memimpin doa untuk kita sama-sama aminkan agar Allah mengabulkan doa kita, tuan-tuan sekalian, kerana kita tahu bahawa hidup kita ini penuh dengan ujian dan dengan panduan ilahi. Itulah cara untuk kita sentiasa dirahmati, sentiasa dipimpin ke jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di penghujung. Saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk tuan-tuan menyumbang dari segi keuangan ataupun idea. Tabung gerakan Al-Quran ini adalah untuk kita menghasilkan pelbagai program aktiviti mencerahkan Al-Quran dalam pelbagai aspek agar Quran bukan diletakkan di tepi, di atas para, tetapi ia diletak di dalam hati kita sehinggakan bahawa diri keluarga kita terhindar daripada api neraka. Bertemu lagi dalam Wacana Quran, bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam. Thank you.